Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia an Abi Talhata qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin. Kalau rumah ada makan tak jadi lapar, berarti tidak ada makan di rumah dia dan dia lapar. Kita lapar tapi rumah penuh makanan saja nak suruh saing kita belanja. Tapi sahabat ni tak ada makanan dalam rumah dia, pergi mengadu kepada Rasulullah, saya lapar. Lapar ni pahallah nak makanan, itu tak ada makanan di rumah. Maka bukti dia lapar, katanya sahabat, maka kami mengangkat baju daripada perut kami dan kami tunjuk kepada Rasulullah ada batu. Orang Arab ni kalau dia lapar, dia akan ambil batu, maka dia ikat di perut dia. Ikat di perut dia. Tujuan dia ikat batu di perut ni, pertama sejuk batu. Batu ni kan dia sejuk. Apabila sejuk batu ni, kalau letak di perut dia tahan sikit angin tu. Ataupun sakit lapar tu dia akan rasa tahan sikit kerana sejuk batu tu. Kedua, perut kita apabila lapar, kalau duduk terik, kembal lagu tu, dia akan masuk gas, masuk angin, maka sakit. Biasa kalau orang sakit perut, dia akan tekan perut dia. Apa? Kerana supaya dia nak suruh perut depan dengan perut belakang ni kepeh. Maknanya kurang ke ruang supaya masuk angin dan sakit perut. Maka kita akan tekan perut kalau kita sakit. Kenapa? Supaya perut ni rapat ke sebelah belakang. Maka Rasulullah ikat batu. Orang Arab tradisi dia ikat batu supaya tekan perut ni tak masuk angin, tak jadi gastrik, tak. Maka katanya sahabat, bukti dia lapar, dia ikat dengan batu dah. Bukan kata lapar-lapar biasa ni sampai ikat batu. Kalau ikat, kalau bola lapar biasa, macam lapar poso lagu tu, tak ada masalah. Sahabat tak ada ikat batu. Berarti lapar yang menyebabkan lapar sungguh ni. Sampai perikat terpaksa ikat dengan batu. Maka ikat batu, maka Rasulullah pun senyap. Rasulullah tak royak beritahu apa-apa. Royak kata dia tak ada makanan. Maka Rasulullah apabila sahabat mengangkat baju, tunjuk seksa batu di perut dia, Rasulullah pula angkat baju dia dan di perut Rasulullah ada 2 butir batu. Rasulullah berat lagi lapar. Sahabat tunjuk dia sebutir batu baru letak. Rasulullah ni dah 2 butir dah batu letak. Kerana tahan lapar. Berarti Rasulullah ni susah. Susah Rasulullah ni. Susah sekali pun susah Rasulullah. Rasulullah tak pernah bimbang dengan kesusahan dia. Kita nak jadi tasawuf, nak jadi sufi, suka susah, tetapi Rasulullah hidup suka dengan susah dia. Tetapi kita apabila susah sedih, apabila susah bimbang. Sahabat-sahabat dulu duduk dengan Rasulullah, Rasulullah sendiri tunjuk lagu mana susah yang menyuka. Hidup dengan cara-cara dia. Kita sama-sama orang susah lagu ni lah. Kita nak belajar cara Rasulullah ni tu. Orang lain ni kalau ajar hidup susah lagu tu, macam-macam lah. Saudara kita, keluarga kita, saing kita, teman kita, orang sekampung kita akan kata orang ni berat dah. Gila dah ni. Zuhud tahap ni, siapa perikat tak si makan ke apa dia. Siapa perikat bui harta kat orang ni. Gila dah ni. Tetapi zaman Rasulullah dengan sahabat lagu ni lah kehidupan.
Sebab itulah muncul ahli tasawuf ataupun orang tasawuf ataupun orang sufi. Kerana orang ni nak mengekalkan perangai dan cara hidup mujahadah Rasulullah. Apabila zaman semakin meningkat, Islam semakin tersebar jauh, maka orang yang sempat hidup dengan zaman Rasulullah semakin berkurang, sahabat semakin meninggal. Maka sahabat menurunkan perangai mujahadah dia kepada tabi'in. Tabi'in yang masih kuat berpegang. Maka apabila zaman semakin berkembang, orang yang mengekalkan sifat zuhud Rasulullah ni semakin sedikit, maka orang yang sedikit ni jadi nampak pelik di dalam agama Islam. Jadi dia kata ni sesek sufi ni. Asalnya semua orang Islam tu sufi belaka. Zaman Rasulullah sahabat tu sufi belaka. Hati bersih, belajar dengan Rasulullah, belajar zuhud, belajar gap. Tetapi apabila Islam semakin tersebar, Islam semakin menguasai kota-kota, orang semakin melihat kepada dunia, kemewahan Islam semakin mewah, maka zuhud ni semakin hilang. Maka muncullah golongan orang yang masih nak mengekalkan sifat zuhud, maka dipanggil macam-macam. Khusus sekali dipanggil ahli sufi dan ahli tasawuf. Sampai sekarang ada ahli-ahli sufi ni orang yang nak mujahadah, nak ikut perangai Rasulullah. Bukan dia nak jadi gila, bukan dia nak miskin sangat, bukan dia nak miskin, bukan tujuan dia nak miskin. Rasulullah bukan tujuan dia nak miskin. Miskin dan kaya ni bukan tujuan dalam hidup kita. Orang nak miskin, orang nak kaya, ikut dia, terpulang kepada dia. Tujuan kita adalah Allah Ta'ala dan redha dia. Bukan kata tujuan Rasulullah nak suruh miskin, nak suruh apa. Dah. Dia mau nak miskin, nak kaya. Cuma Rasulullah memilih kemiskinan. Maka apabila lagu ni, Islam sendiri pula. Orang kafir tak sekira ni. Orang Islam sendiri. Setengah orang Islam memandai serong kepada orang sufi. Orang yang bermujahadah, orang yang hidup dalam keadaan susah lagu ni seperti orang pondok. Cuba tengok orang pondok lagu mana. Tengoklah pondok-pondok dia. Dengan pondok buruknya, dengan kai serbai buruknya, dengan kai pelekat buruknya. Kitab pun, makan pun koda-koda lagu tu. Maka pondok ni masih mengekalkan lagi tradisi orang susah. Sebab itulah mana-mana pondok memang tradisi dia dah susah. Kerana apa? Kerana kita belajar pun terima macam tu dengan guru kita, maka kita akan buat kepada murid kita lagu tu juga. Bukan kita menolak kekayaan, tetapi apabila kemewahan masuk ke dalam orang bidang agama, kita takut kemewahan tu akan menarik dia daripada usaha dia nak belajar agama secara bersungguh-sungguh. Nabi pun pernah tegur sahabat, aku tidak bimbang miskin kepada kamu wahai sahabat, tapi aku bimbang dunia dibentangkan kepada kamu dan kamu akan ikut orang cari dunia juga sehingga kamu hancur binasa sebagaimana orang dulu binasa dengan dunia. Maka kita lagi-lagilah. Kalau ilmu agama ni tradisi dah ngaji susah. Kalau ilmu dunia kena ngaji mewah sebab dunia memang matlamat dia mewah. Maka kalau ngaji dunia ni susah, memang orang tak percaya kepada dunia. Oh, ngaji dunia tapi susah. Tapi kalau ngaji agama memang tradisi dia dah susah, tidak ada masalah. Itu tradisi pakaian dia dan kehidupan dia. Tu Rasulullah akak 2 butir batu dah. Rasulullah tahan lapar lebih lama daripada sahabat lagi. Satu batu ni misalnya kalau kita tak makan 3 hari, kita letak satu batu. Berarti Nabi ni 2 kali ganda dah lapar. Berarti Rasulullah pun susah lagi berbanding dengan sahabat. Rasulullah tak royak kata, Rasulullah tak marah kepada sahabat, Rasulullah tak pernah royak, mudah mengadu pada aku, ingatmu sore kau lapar, aku lapar juga. Tak, Rasulullah tak royak lagu tu. Ni perangai Rasulullah. Ya, orang mukmin yang sebenar adalah orang yang menyimpan kesusahan dia dengan Allah Ta'ala saja. Dia ada masalah, dia ngadu kepada Allah kerana dia yakin hanya Allah Ta'ala saja yang boleh mengubah hidup dia. Dia nak ke apa dia? Mencapai ke cita-cita dia. Orang mukmin dia tak ngadu dalam Facebook. Dia tak ngadu dalam Instagram. Dia tak ngadu dalam internet. Royak cerita dia beginilah ke apa. Tak. Semua hak sedih dia akan mengadu kepada Allah. Tetapi kegembiraan dia akan beritahu kepada manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dia dapat nikmat, dia akan berkongsi beramai-ramai supaya orang melihat Islam ini indah, penuh dengan nikmat. Kesusahan dia sembunyikan di antara dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Ni orang mukmin yang sebenar. Tapi kalau orang munafik, orang gapo, kalau taing gembira, tak pernah bersyukur ke Tuhan.
suka duk sore. Tapi time susah, suka iklan ke kesusahan dia. Suka royak beritahu dia ni susah, saya sedih, saya gani. Time dia senang, tak bersyukur pada Allah, tak mari kepada Allah. Tak pernah puji orang, tak pernah berjumpa dengan orang. Tetapi apabila miskin sudah mari ketemu dengan orang ni. Jadi orang mukmin tu lagu lain cara. Maka apabila hidup lagu ni lah hidup yang paling afdal sekali. Nabi kata sebaik-baik generasi, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yakni hak susah lagu ni duduk dengan Rasulullah. Zaman Rasulullah ni sahabat tak kaya. Adakah tidak berjaya perjuangan Nabi, dakwah Nabi kerana meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin amat. Kerana kejayaan Islam bukan dinilai dengan harta. Tujuan kita di dalam hidup dan beragama adalah tujuan dapat redha Allah. Kehidupan kita sama ada nak kaya atau nak miskin suku pasar, tetapi kita sudah berjaya kerana zaman generasi sahabat ini generasi yang diredha oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dia redha dengan Allah, sahabat redha dengan Allah, Allah redha pula dengan mereka. Ini generasi paling afdal. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang mengikut sahabat yakni tabi'in, dan generasi yang mengikut selepas daripada sahabat tabi'in. Ni Rasulullah puji generasi dia. Kalau kita baca generasi sahabat ini, tu kehidupan. Ramai orang susah. Adakah apabila generasi terbaik, generasi mesti kena kaya belaka, generasi kena mewah belaka. Tetapi tak ada lah generasi yang paling orang bersifat dengan sifat kemanusiaan sekali adalah zaman sahabat. Sahabat ni betul-betul manusia kita tengok. Dari sudut sifat ambil berat dengan orang, sifat sabar, sifat saling percaya, sifat saling menyayangi, saling lemah lembut di antara orang Islam, sangat tegas kepada orang kafir. Semua ciri-ciri yang disebut oleh Islam, yang diingin oleh Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran ada pada dada sahabat. Maka generasi sahabat betul-betul kita tengok hidup dalam manusia. Sehingga ke orang kafir kalau masuk dalam kota Madinah, nak kata sahabat ni dibuat oleh Rasulullah, ditarbiah oleh Rasulullah sampai peringkat lagu tu menjadi seafdal-afdal makhluk selepas daripada nabi-nabi, sahabat-sahabat. Apabila orang kafir masuk kepada kota Madinah, maka masuk tu orang Madinah akan tanya, awak ni saya tak pernah lihat di sini. Awak ni orang baru. Okey, silakan duduk, saya belanja makan. Awak boleh makan di sini selama 3 hari, saya jamu awak sebagai tetamu di kota Madinah. Allah, orang kafir dengar terkejut. Kerana apa? Ada satu cerita orang kafir ni ada 3 orang kafir. Nak tengok orang Islam ni setara mana agak baik, setara mana agak ekonomi dia, setara mana agak kejujuran dia, betul kau tidak kau lagu mana. Maka dihantar seorang orang kafir. Atas seorang tak klik. Atas ke Madinah tak klik. Maka 2 orang ni becek sudah kena bunuh dah sayang kita ni. Maka kita kena pergi sendiri dah, tak boleh harap dah, kita kena pergi sendiri. Maka gilah dia, pergi tengok Madinah ni lagu mana. Maka bila sampai di kota Madinah, makan free. Orang ajak ni, awak ni tetamu, saya tak pernah lihat awak, silakan makan free 3 hari. Saya jamu insya-Allah benar ni. Maka makanlah. Apabila makan gilah dia jalan tengok kedai-kedai. Apabila pergi masuk kedai dia tengok kenalah, kita kata tengok satu helai kain. Oh, dia kata comel kain ni, kalau saya beli buat klik kat orang rumah saya ni, comel kain ni. Maka tanya tu kedai ni, berapa kain ni? Dia kata kain tu harga kalau kita kat 10 riyal contohnya, 10 ringgit je. Lepas tu saya nak beli gini, dia kata. Tu kedai tu kata gini, saya boleh jual kepada awak kain ni dengan harga 10 ringgit. Tetapi kalau awak pergi kedai sebelah ada juga kain yang sama, mutu yang sama juga, harga pun sama juga, harga 10 ringgit juga. Jadi saya suruh awak pergi kedai sebelah lah, pergi beli di kedai sebelah. Katanya orang kafir tu saat ni, bapa nak suruh saya beli kedai sebelah? Awak tak rasa rugi ke awak suruh orang pergi beli kedai orang lain? Katanya lelaki saat ni, orang Islam saat ni, dia kata saya daripada pagi tadi, saya tengok kedai dia tak ada orang masuk lagi. Saya dah ada orang masuk dah. Jadi saya nak suruh awak pergilah kedai, kesian ke dia. Dia buka nak cari rezeki yang halal. Maka terkejutlah orang kafir tu kata. Pertama dia terkejut makan peri dah. Kedua pergi, kedai pula, pergi suruh pergi beli kedai lain. Kita lah ni nak buka kedai Islam, syarikat Islam, saling duk berebut. Berebut apa? Berebut pelanggan.
Maka Islam tu akhlak di kedai kopi. Akhlak di kedai tu kita nampak lain dah. Kita menego bukan supaya orang kafir nak cari keuntungan. Kedai-kedai orang Islam tu kita tengok kedai supaya masjid dah. Suasana takwa ada, orang zuhud ada situ, orang alim, akhlak penuh. Sebab itulah setengah-setengah ibarat kita kata sukul mukminin khairun min musalla muslimin. Nah, Nabi kata kata-kata ulama kata pasar bagi orang mukmin lebih baik daripada masjid-masjid orang Islam. Tengok. Kalau orang mukmin kalau duduk kedai, nampak supa duduk dalam masjid. Tapi kalau orang tak molek duduk dalam masjid pun rasa supa pasar dah. Jadi apabila lagu tu, ni tengok orang Islam. Gi suruh beli kedai lain. Tengok. Adakah kita lah ni orang Islam hok duk berkejaran nak buat goni deh. Saling nak cari keuntungan supaya orang kafir juga. Berat lagu tu. Nabi tak ajar cari keuntungan lagu tu. Kita kerana sahabat-sahabat kita tengok kalau nego nak untung, patut dia lah kata tak usah nego belilah kedai orang lain. Saya orang Islam juga, saya buat apa? Nego kedai saya, beli kedai saya lah. Buat apa suruh beli kedai orang lain? Tengok orang mukmin. Suruh pergi beli kedai orang lain. Maka pergi belilah kedai kawan tu. Maka katanya orang kafir tu padalah orang hok mula-mula kita atas tu tak sebalik kepada kita. Lagu ni akhlak dia. Tengah duduk buat khabar-khabar rebel. Dia tak tahu rebel. Bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rebel. Apabila best semua orang bergegah. Pergi ke masjid. Maka dia tak tahu siapa dia. Maka kawan tu pun sempatlah tanya orang duduk tengah jalan tu. Dia kata nak pergi ke mana? Dia kata sekarang masuk waktu semaya dah. Maka pok ni kena semaya. Lepas tu awak tinggal macam ni kau kedai lagu ni. Bagi-bagi awak tak kena curi. Ada. Alhamdulillah kata Allah Ta'ala ada. Tuhan jaga kedai kami kata. Kami tinggal pergi semaya. Lepas ni kami buka pula. Tunggulah sebentar kata. Tak apalah awak bukan orang Islam tak apalah. Makanlah sini tak ada masalah apa. Maka terkejutlah kali ketiga orang kafir tengok ya Allah. Kedai tinggal barang mah, kedai gapo dia, kedai kain, kedai gapo gi tinggal semaya belaka. Lah ni kita tengok budaya orang Islam tu lagu mana. Ni kehidupan Rasulullah puji sangat zaman sahabat dia. Bukan kata puji Nabi kata. Sahabat-sahabat orang-orang kafir pun kalau baca bab cerita sahabat nescaya akan terkejut dengan sifat kemanusiaan dia. Ni baru betul-betul manusia. Kaya itu tak menunjukkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu akhlak. Itulah jati diri. Diri sebenar seorang manusia yang bergelar Muslim. Lagu tu. Maka Nabi pun ayat lagu tu ajar kepada sahabat-sahabat dia. Bukan kata Islam melarang jadi kaya. Bukan Islam melarang buka syarikat besar-besar. Buka tak ada masalah apa. Tetapi biar ada beza kita dengan orang kafir. Matlamat dalam nego, matlamat dari cari harta, beza kita orang Islam. Kalau orang Islam kaya, bagus. Orang Islam miskin pun bagus. Kerana orang Islam, dia jadilah gapo dia. Dia jadi orang kaya pun dia akan jadi bagus. Orang yang jadi miskin pun dia jadi bagus. Tetapi, kekayaan itu bukan adalah tali ukur untuk menunjukkan kejayaan satu bangsa. Kemajuan juga tak menunjukkan kejayaan kepada satu bangsa. Macam mana kita nak fikir? Sahabat-sahabat dulu dari sudut ketenteraan sangat lemah. Kita tengok. Tetapi dapat menguasai Rom dan Parsi. Dapat mengalahkan tentera yang hebat-hebat. Sahabat-sahabat dulu alat peperangan enggak. Bukan alat peperangan, tentera pun tak boleh nak lawan dah. 300 lawan 1000. Ada setengah perang tu. Tentera orang Islam 70,000, tentera orang kafir 300,000. Seorang perang dengan 70 orang. Tak tahu lagu mana perang. Tapi benar juga orang Islam. Sebab apa? Kerana kemanusiaan. Nilai akhlak dan tasawuf moral yang ia amalkan. An Abi Hurairah qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Fa atahu Abu Bakrin faqala ma jaa bika ya Aba Bakrin faqala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi at-taslim alaihi falam yalbasu an jaa Umar faqala an ma jaa bika ya Umar qala al-ju' ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da zalika fantalaku ila manzili Abi Haisam
bin Tayhan al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wasya wa lam yakum lahu khadam falam yajidu faqalu li imraatihi aina sahibuka faqala intalaqa yasta'zibu lana al-ma falam yalbasu an ja'a Abu Haisam bi kirbatin yaz'amuha fawada'aha summa ja'a yaltazimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, Rasulullah pernah keluar pada satu waktu yang orang lain tidak pernah keluar. Ada riwayat kata waktu ni tengah hari. Biasa orang Arab ni dia tak keluar tengah hari kerana waktu panah. Panah ni biasa orang Arab rumah dia 2 tikap bawah tanah dengan atas tanah. Bawah tanah ni dia akan duduk ketika musim panah, maka tidak terasa panas sangat. Dia duduk nusuk dalam tanah tu. Nah. Maka dia tidak keluar. Kalau duduk luar rasa panas sangat. Maka jarang orang keluar waktu tengah hari. Ada riwayat kata waktu malam Rasulullah keluar ni. Nah, tapi ada riwayat banyak cerita kadang-kadang Rasulullah keluar, kadang-kadang cerita sama tapi dua situasi, dua suasana. Ada waktu malam, ada waktu siang. Maka apabila Rasulullah, maka dia tak jumpa seorang pun. Dah keluar pada waktu orang tak keluar, maka Rasulullah tubik pada satu hari itu tak ada jumpa siapa-siapa dia. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengok Sayyidina Abu Bakar ni. Tak tahulah dia insting sungguh. Ada gerak hati dia dengan Rasulullah. Tak tahulah. Kalau Rasulullah ada, jadi ada selalu dia. Maka marilah Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan waktu tu tak ada orang pada waktu tu. Maka Rasulullah kata, ya Abu Bakrin, mari buat apa dia masa ni tak ada orang ni. Tak ada orang ni. Tiba-tiba mu keluar ni pada waktu ni, contohnya tengah hari lah cerita ni. Waktu masa ni tak ada orang jumpa ni. Maka Abu Bakrin pun rasa, ya Rasulullah, saya keluar ni nak temu denganmu lah ya Rasulullah. Nak tengok mukamu ya Rasulullah. Dan nak beri salam kepadamu. Ni Sayyidina Abu Bakar ni tak ada lah. Orang yang gapo-gapo dia paling pemalu dengan Rasulullah. Hajat dia sebenarnya senyap. Dia tak beritahu gapo-gapo sebenarnya. Dia kata, hamba mari nak temu matamu lah ya Rasulullah. Nak mari tengokmu. Maka sunat bagi kita dalam hadis ni royak. Kata sunat kita tengok orang-orang soleh. Tengok muka, tengok gapo dia. Beri salam. Tu saja. Semata-mata lagu tu. Sayyidina Abu Bakar kata tu hajat saja. Dengar duduk sebentar tu, mari pula Sayyidina Umar. Maka Rasulullah pun tanya, ya Umar, masa ni mu tubik ni ada gapo dia ni? Tak ada orang tubik masa ni. Maka Sayyidina Umar jawab direct lalu. Ni Sayyidina Umar orang jujur sungguh. Hati dia serupa dengan hak dalam hati dia, hak luar dia serupa dengan hak dalam. Dia luar zuhud, dalam pun hati zuhud sungguh. Maka Sayyidina Umar ni dia straight direct. Dia kata, lapar ya Rasulullah. Saya lapar ya Rasulullah. Royak direct kepada Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ni lapar juga sebenarnya. Tetapi dia malu nak kecek benda-benda lagu tu dengan Rasulullah. Maka dia kecek kata, "Mu nak mari tengok matamu lah ya Rasulullah." Kecek halus. Maka Rasulullah pun kata, sesungguhnya aku lapar juga ni. Aku sendiri pun rasa lapar. Maka tersenyumlah belaka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun rasa. Rasulullah lapar juga. Rupanya hamba lapar, Rasulullah lapar. Mari temu dengan Rasulullah. Sedangkan kita tahu Sayyidina Umar ni kerja juga, jual kedai kain. Sayyidina Abu Bakar pun jual kedai kain. Tetapi suasana dia orang miskin juga. Tanya-tanya waktu tak ada makannya juga. Maka katanya Rasulullah, mari kita pergi ke rumah nama Abi Haisam bin Tayhan al-Ansari. Abi Haisam at-Tayham al-Ansari. Dia ni dulu orang Daban ni. Apabila masuk Islam, masya-Allah taat sungguh kepada Nabi. Dia adalah seorang lelaki yang banyak pohon tamar dan kambing. Ni dia orang kaya, memiliki banyak kebun tamar dan banyak ekor kambing. Dan dia tidak ada khadam. Khadam ini pekerja. Dia kebun tamar luah, kambing bama, tapi dia buat kerja sendiri, tak ada pekerja. Maka apabila Rasulullah pergi ke rumah, falam yajidu, Rasulullah tak jumpa dengan Abi Haisam. Maka berkatalah Rasulullah, sahabat-sahabat dia bagi isteri Abu Haisam. Tanya bini dia. Bini dia adalah Abu Haisam ni tak ada. Tanya ke apa dia? Di manakah suamimu? Rasulullah dan sahabat-sahabat tanya kepada isteri Abu Haisam, di mana suami kamu? Jadi dalam ayat Quran ni kita ambil hukumnya, boleh kita kecek dengan bini orang, boleh.
selagi mana tidak menimbulkan fitnah, selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Dan orang hok mari tertuduh tak. Maka hukum dia harus kita kecek untuk nak tanya, pergi ke mana suami gini bukan kata nak gelenyar nak gapo dia tanya. Maka ada dalam syarah hadis ni sahabat Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah Abu Haisam. Maka boleh kalau kita izin bagi isteri izin kepada orang lelaki untuk masuk ke rumah sedangkan suami dia tak ada dalam rumah, boleh. Jika kita rasa sengkau suami kita tak akan marah kalau orang lelaki ni duduk dalam rumah, maka boleh. Misalnya ayah kita nak mari ko, kita kata masuklah ayah, tok lelaki mu tak ada, tak apa ayah kata cakap abang kita marah lagu tu. Maka berkatalah isteri dia, isteri Abi Haisam kata, apabila Rasulullah dan sahabat bertanya gimana dia, katanya dia pergi untuk menyejukkan air bagi kami. Yasta'zib ni maknanya mengenakkan air. Dia di Madinah ni biasa air ni tak tahulah, air tu yang masing sikit, payah bergarai sikit. Maka biasanya orang Arab ni dia ambil air, dia kupu. Apabila kupu air tu jadi mendak ke mana, air tu jadi sedap. Jadi tidaklah rasa payah sangat, rasa masing sangat. Dalam ni nak ajar, kata sahabat-sahabat dulu buat juga benda-benda yang kalau kita nafsu ni, benda-benda minum air sedap ke, maka hukum dia haruh. Dalam hadis ni ada sebut Rasulullah tak tegur sahabat buat air tu jadi sedap. Patut kita kata minum air dengan masing-masing lagu tu lah minumnya. Tak. Maka minum air nak buat jadi tawar jadi rasa sedap ni sahabat Rasulullah tak tegur. Ni rasa kata boleh minum berenak-enak dengan makanan kau, hukum dia haruh hukum dia. Sekalipun benda itu tak berapa disukai tetapi hukum dia tidak sampai peringkat berdosa. Maka tunggu sebentar saja, tiba-tiba datanglah Abu Haisam bikir batin yaz'amuha bikir batin girbah. Maknanya Abu Haisam bawa girbah, maknanya air lah. Air yang bubuh dalam girbah. Girbah ni maknanya kulit kambing diisi dengan air. Maka dia pun letaklah kambing tu, maka kita temu dengan Rasulullah yaltazimun nabi. Maka dia kita temu Nabi, dia letak air dia mari daripada tempat ambil air tu, maka dia letak girbah dia, maka pergi jumpa dengan Rasulullah, maka dia peluk Rasulullah. Tabiat orang Arab dia tak bersalah, dia peluk. Yaltazimu ni maknanya kita rapat ke dada dia dengan dada kita. Tu. Maka ya ta'anaka ni letak ni tekuk ni. Unuk ni panggil. Maka belaga tekuk. Belaga tekuk ni. Maka orang Arab lagu tu cara salah dia. Betul-betul salah sungguh peluk. Ambil berkat. Maka hukum dia harus mengambil berkat dengan orang soleh. Maka perbuatan sahabat pergi peluk Rasulullah. Unuk. Wa yufaddih, dan dia memfidakkan. Fidak ni kecek lagu ni. Aku tebus ibu ayahku untukmu ya Rasulullah. Maknanya hamba rela tebus ayah saya untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni kata-kata orang Arab nak memuliakan orang yang ia puji. Saat ni nak kata orang yang ia puji ni tak ada lah. Paling tinggi sekali di sisi hati dia, sehingga ke dia rasa dia nak tebuh diri saya ataupun mu ayah saya rela tebuh untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni cara orang Arab kecek. Bi abi wa ummi. Wa yufdi bi abi wa ummi. Maka saya fidakkan. Saya tebus ibu dan ayah saya untuk dapatmu ya Rasulullah. Ni Summa intalaka wallahu a'lam. Hadis ni panjang sikit yang kecek bab kehidupan Rasulullah. Banyak benda kita boleh belajar daripada hadis ni.